Okay guys, kembali lagi untuk preview. Kali ni World Cup pun dah habis. Selama sebulan kita buat preview pasal World Cup, update pasal World Cup, dan Argentina akhirnya dinobatkan sebagai juara World Cup 2022. Adakah perdebatan tu dah berakhir sebenarnya? So korang bincangkan sendiri. So sekarang ni kita nak kembali ke Piala AFF di mana Malaysia terlibat untuk Piala AFF kali ni yang akan membuka tirai. Kalau video ni keluar lagi 12 jam, Malaysia akan menentang Myanmar untuk perlawanan yang pertama. So kita nak cerita pasal senarai awal dulu masa mula-mula list line up keluar, 40 player yang Kipanggun panggil, tapi ada player yang menolak, ada player yang tak free. So aku tak nak ulas benda tu, dan akhirnya skuad Malaysia 23 pemain dipilih kali ni. Aku tak nak cakap pasal team B. Aku rasa player yang dipilih kali ni betul-betul layak dan betul-betul harus diberi peluang untuk kita memberi support untuk Piala AFF kali ni. Okey, kita cerita pasal Piala AFF. Of course, kalau pasal keeper, aku rasa untuk aku tak ada masalah senarai yang dipilih. Of course, Shihan dengan prestasi dia dapat penjaga gol terbaik untuk tahun ni. Dengan Kalam Mubah, aku rasa dia harus diberi peluang. Dengan itu dia buat first cap. Dan aku rasa dia bermain dengan sangat baik. Dan Rahadi. Mungkin perbincangan Rahadi tu mungkin ada yang kata tak setuju, ada yang kata setuju. Sebab mungkin goalkeeper ketiga ni jarang-jarang digunakan. So untuk aku Rahadi ada future yang besar. Aku rasa tak ada masalah. Cuma lepas senarai akhir tu keluar, aku agak terkejut kenapa hanya 3 centre back je yang Kipanggun bawa. Iaitu Afro, Shahrul Nazim, dan kita ada Jimmy dan Dominic Tan. Okey, itu hanya 3 centre back. Kalau kita tengok daripada right back, kita ada Azam Azmi dan juga Quentin Chen. Dan left back hanya ada Fazli Mazlan. Sebab aku rasa untuk squad kali ni, dia 2 game friendly yang akhir tu dia banyak menggunakan 3-4-3. Tak apa, kita cerita pasal tu sikit. Dan midfield yang dibawa, aku rasa Brandon Gunn, Mukairi, David Rolly, banyak muka-muka baru. Cuma daripada squad Piala Asia, kelayakan Piala Asia itu hanya 7 saja yang dikekalkan. Aku rasa ini bukan nak kata terpaksa untuk Kipanggun. Ini je squad yang dia ada. Ini je yang sanggup bermain untuk Malaysia. Dan kita just memberi support. Okey, untuk cerita pasal benda-benda lain, tak ada masalah. Ni aku selitkan sikit. Ada beberapa nama yang aku rasa at least kalau ini squad yang Kipanggun nak cuba, at least nama-nama ni patut diberi peluang jugalah. Antaranya, kalau keeper aku boleh nampak Damian Lim dengan Suhaimi Husin patut diberi peluang. Dengan Suhaimi Husin, kita tengok di Piala Malaysia memang sangat perform. Lagi-lagi masa game Terengganu lawan Pahang, Damian Lim lepas kecederaan Khairul Fahmi masih kat Sabah, Damian Lim memberi persembahan yang baik. Kita tahu juga Damian Lim antara tonggak yang membantu Negeri Sembilan untuk naik ke Liga Super, dan dia pergi ke Sabah. Dan mungkin untuk defender kita boleh try Cik Rashid dengan Shahrul Nizam ataupun Alif Zakaria lah. Sebab kita tahu Shahrul Nizam berada dalam senarai menunggu. Alif Zakaria season ni sangat-sangat perform untuk left back. Sebab kita tahu kita kekurangan di Malaysia ni adalah masalah left back. Di mana kalau sebelum ni orang pasal sebut Arif Fazirah, dan akhirnya untuk season ni Alif Zakaria lebih menyelah. Dan selain tu, pemain daripada KL City, Irfan Zakaria, aku rasa performance dia daripada start Malaysia, KL menjuarai Piala Malaysia sampai ke Piala AFC ni, dia at least harus diberi peluang untuk berada dalam skuad kali ni. Dan satu lagi, nama yang selalu orang sebut tapi tak dipanggil sampai sekarang ni adalah Syamil Abdul Ghani kot, dengan berjaya mendapat top scorer untuk Liga Premier. Tak silap aku dengan 9 gol, berkongsi gol dengan Derry Sham. Kita tahu Syamil Ghani ni bila once dekat Kelantan dah 2 season, dia sangat-sangat perform. Dan untuk aku sendiri, dengan kita of course dengan ketandusan striker juga, sekarang ni mungkin kita hanya ada Darren Lock dan Syafiq Ahmad. Tapi sekarang ni bila Aguero dah dinaturalize, mungkin boleh cuba. Dan juga satu striker muda yang sedang meningkat adalah Hakimi Azim. Kalau kita kembalikan 2 game friendly, Kipanggun tetap menggunakan 3-4-3. Setiap player dia diberi peluang bermain. Kalau kau tengok 2 game friendly yang awal ni menentang Kemboja, of course kita menang 4-0, dan menentang Maldives kita menang 3-0. Walaupun result tu nampak macam gempak kalau orang tak tengok game, okey lah menang besar ni. Tapi untuk aku kedua-dua game ni sangat-sangat, bukanlah sangat-sangat tak meyakinkan. Mungkin banyak benda yang harus diperbaiki. Mungkin orang kata Malaysia B, tapi aku tak nak panggil Malaysia B. Tapi banyak benda yang kena baiki. Banyak benda keserasian yang kita perlu terapkan lagi lebih. Sebab kita tengok bila lawan Kemboja dengan lawan Maldives pun, dengan struggle-nya macam tu, macam mana kita nak lawan grup kita dengan Vietnam, dengan Singapura lagi kan. So untuk aku, untuk aku boleh katakan dua-dua game ni sebenarnya kekuatan dia ada pada litak. Kau tengok masa lawan Kemboja, of course first half tu kita hidup sebab apa? Sebab ada litak di situ. Dan masa lawan Maldives, first half tak hidup. Bila second half litak masuk, baru hidup di situ. Mungkin menjadi keterlaluan lah. Mungkin Kipanggun kata
aku rasa ini bukan taktikal ataupun formasi ataupun falsafah Kim Panggon, tapi Kim Panggon terpaksa menggunakan benda ni sebab ini je squad yang dia ada. Dia kena buat acuan tu mengikut squad player yang dia ada sekarang ni lah. Of course kita bukan nak kata dalam group maut, sebab aku rasa Vietnam dengan Singapura, kita tahu Vietnam sebelum ni di bawah Pak Hang Seo meletakkan satu level yang sangat tinggi di mana dia membuat kejutan di Piala Asia 2019. Dia antaranya satu-satu tim Asia Tenggara yang mampu capai ke quarter final. Dan kita tahu Singapura walaupun dia tak layak Piala Asia untuk tahun depan, tapi Singapura tengah buat rebranding untuk squad-squad, iaitu pada anak-anak Fandi Ahmad sendiri yang sedang meningkat naik. Dan lawan Laos dengan Myanmar ni, kita tahu Myanmar last friendly game sebelum ke Piala AFF dia dibantai oleh Thailand dengan 6-0. So untuk Laos ni kita tak boleh nak pandang mudah benda ni, sebab ni 2 game penting, 6 poin harus ada dalam tangan. Kalau kau kalah 2 game ni macam ni kalau lawan Singapura, macam ni kalau lawan Vietnam untuk jadi top 2 untuk layak ke separuh akhir. Okey, kalau kita nak cerita pasal kesebelasan utama mungkin ini satu benda yang Kim Panggon macam aku cakap tadi kena buat berdasarkan player yang dia ada. Dia tak boleh menggunakan falsafah dia, sebab bukan nak kata player ni tak bagus, tapi dengan ketiadaan pemain-pemain utama mungkin menjejaskanlah apa rentak dia. Sebab Piala AFF ni aku rasa ini medan terbaik Kim Panggon untuk menjadikan satu persediaan sebelum ke Piala Asia. Tapi tak naklah aku ulas, aku nak asyik nak ungkit player tolak. Tak apalah, player tolak tu mungkin dia ada urusan dia sendiri. So untuk aku kesebelasan terbaik, kalau pilihan aku sendiri, of course aku rasa keeper dia tetap akan gunakan Shihan. Kalau tak ada masalah boleh gunakan Kalum Wah. Aku rasa 2 keeper ni sangat ready untuk bermain untuk national team. Dan 3 centre back kita tahu kita hanya bawa 3 centre back, dan aku rasa dia tetap akan menggunakan 3 centre back tu, Syarul Nazim, Afro, kita ada Kuzaimi PE dan juga Dominic Tan. Dan kita tahu masa game lawan Kemboja dia menggunakan Azam Azmi dengan Fariz Malan sebagai 3 centre back juga, dan Quentin Chan pun berada di situ. So untuk aku 3 centre back tu tetap akan main. Aku akan letak Azam Azmi di sebelah kanan. Dan of course Ruben Tiran, aku rasa dia bermain, dia attacking sangat bagus. Dia boleh bermain di sebelah left wing back. Dan untuk tengah ni menjadi persoalan, sebab masa game lawan Maldives, Mukhairi dengan Brandon Gunn bukan nak kata tak hidup. Aku rasa keserasian yang dekat Selangor tu dia tak sampai apa level dekat national team hari tu. Kita tahu Brandon Gunn ada leadership bagus, Mukhairi ada future yang baik. Cuma mungkin aku rasa Mukhairi belum sampai tahap untuk bermain untuk national team. Mungkin kena bagi masa untuk dia. So aku akan letak Brandon Gunn dan Stuart Wilkin dekat situ. Untuk attacking aku rasa ni 2 ni perlu main, Faizal Halim dan Darren Lock. Faizal Halim ni aku rasa one of the best player lah untuk 2 season ni. Dia memang sangat-sangat perform under Terengganu dan akan pindah ke kelab lain untuk tahun depan. Sebab Faizal Halim ni mungkin, ni pendapat aku sendiri dia sepatutnya memenangi at least penyerang terbaik tahun ni kot berbanding Arif Aiman. Sorry, bukan nak menidakkan Arif Aiman. Kita tahu Arif Aiman seorang baik yang bagus, tapi impact dan influence dia Faizal Halim berbeza di Arif Aiman di JDT. So aku akan letak Faizal Halim kiri, Darren Lock tengah. Dan untuk persoalan aku di right wing ni, of course kalau kita tengok prestasi Safawi agak mengecewakan untuk friendly kali ni. Kita tahu dengan lama dengan isu-isu yang melanda, kita pun tak nak ulas lebih lah. Aku rasa dia, tapi aku support semangat dia. Walaupun lepas kahwin dia tetap eager nak main untuk national team, dan dia tetap nak main untuk dapatkan form dia balik. Kita rindu Safawi punya prime tahun 2018-2019. So aku salute dengan Safawi. Aku sebagai fans dia, aku tetap support Safawi. Dan aku still rasa Kim Panggon tetap akan meletakkan Safawi sebagai skuad utama dan sebagai kapten. Dan kalau aku sendiri, Lita boleh bermain sebagai right wing, tapi cuma on paper memang bermain di right wing, tapi bila attacking Lita akan masuk lebih dalam lah. Dan Azam Azmi akan lebih ke depan. So kalau Safawi, kelebihan dia adalah of course kita tak ada player yang boleh shooting daripada luar. Aku rasa yang boleh shooting daripada luar mungkin Safawi dan Mukhairi kot. Dan pengambilan set piece tu sebenarnya, ambil corner ke, ambil free kick ke, Safawi tu sangat penting. Sebab aku rasa yang boleh ambil corner ke, free kick ke, mungkin Safawi dengan Mukhairi je kot. So untuk aku Safawi, aku harap 2 game awal ni, sebab kita lawan Laos dan Myanmar dulu, aku harap 2 game awal ni dia mampu memberi impact dan dapat kembalikan keyakinan dia. Sebab dia hilang confidence sikit, itu je aku rasa. Dan aku still yakin Safawi belum habis lagi. Dia mampu kembalikan apa yang dia ada dari luar. So untuk aku, kalau skuad Myanmar ni, last aku check friendly dia, diorang tewas 6-0. Dan aku tengok senarai yang akhir yang dipilih pun,
Daripada 23 pemain tu hanya 4 pemain bermain di Liga Thailand dan of course seorang bermain di Liga Malaysia iaitu Tek Aung bermain di Selangor. Sebab aku tak banyak tengok sangat game Myanmar ni, aku tak tahu cara formasi dia, cara permainan dia macam mana. Tapi untuk aku Malaysia jangan pandang rendah je untuk ni, dan 3 mata tu sangat penting untuk first match ni. Prediction korang macam mana? Line up kesalahan utama korang macam mana pula? So untuk preview kali ni, apa komen korang? Terima kasih kepada yang support. Kita dah sampai ke penghujung 2022 ni. Untuk yang support daripada World Cup sampailah preview pada AFF ni, ini adalah kejuaraan terakhir untuk tahun 2022 ni, okey. So korang jangan lupa datang stadium ramai-ramai untuk support kat Malaysia ni. Ada 2 game home dekat sini, lawan Laos dengan lawan Singapura. So kalau Malaysia layak ke separuh akhir, lebih baiklah sebab kita tengok last kita menang Piala AFF tahun 2010 zaman Datuk K. Raja Gopal. So untuk aku, walaupun masa zaman Datuk K. Raja Gopal menang tu, itu ada skuad yang baru dan skuad yang muda. So untuk aku kali ni tiada yang mustahil untuk skuad Kim Panggun. Mana tahu ada rezeki kita menang di Piala AFF setelah 12 tahun. Okay? Terima kasih untuk support. Kita jumpa lagi next preview akan datang. Ciao guys.